A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Orang-orang yang kami telah berikan mereka kitab ini, siapa? Dulu Yahudi kami dah beri mereka kitab, lalu mereka tak mau. Okey. Kemudian Nasrani kami dah beri kitab, lalu mereka juga tak mau ikut. Jadi kemudian hari ini kamu juga kami beri kitab. Jadi Allah kata, sebab tu Allah cerita dua golongan ni. Namun jangan jadi seperti mereka. Mereka Allah umpamakan dalam ayat 92 ayat 5 apa dia? Kama salil himar. Pertama, Allah umpamakan mereka macam keldai. Kenapa? Yahmilu asfara, kitab yang keldai yang bawa kitab yang tebal. Kalau kita tarik kedai kat belakang dia, bawa dia ikat kat pokok. Cuba tanya ni, kamu bawa apa cerita kitab ni yang kamu bawa ni? Dia boleh buat apa? Muak je. Allah umpamakan begitulah golongannya. Aku beri kitab tapi kamu tak nak pedulikan, tak nak memahaminya, membacanya, memahami isi kandungan, beramal dengannya. Sama macam Allah kata keldai. Yang kedua tadi Allah umpamakan apa? Buta huruf. Ni dua peliharaan yang cukup patutnya kita rasa terasa ini. Dalam Quran Allah sebut. Pertama Allah umpama macam keldai tadi. Yang kedua Allah umpama macam buta huruf. Bukan buta huruf sebab tak boleh baca, tak boleh tulis, tapi tak tahu ni. Walaupun yang lain pandai, tapi bila tak tahu Quran, tak tahu kitab Allah, bicara Allah pada kita, maka itulah Allah. Di sisi Allah, demikianlah keadaan kamu. Walaupun di sisi makhluk Allah, kamu ni hebat. Faham? Ini. Jadi Allah kata dalam ayat ni, ni dah syarat juga nak dapat iman tadi. Jadi terhalang iman kan? Sebab apa? Tak nak peduli kan? Jadi syarat nak dapat iman apa dia? Orang-orang yang kami beri kitab sepatutnya mereka buat apa? Yaslunahu haqqa tilawati. Apa dia? Yaslunahu haqqa tilawati. Cuba perhati ayat ni. Ada tak Allah kata yaqra'unahu haqqa qiraati? Ada tak? Yaqra'unahu haqqa qiraati. Ada tak? Yaqra'u maknanya apa? Baca. Baca. Yatlu maknanya mereka baca juga. Terjemahan kita baca lah. Sedangkan makna dia lain. Kalau betul-betul baca bunyi ni, baca bunyi ni macam surah apa? Surah apa? Surah pertama turun apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah wasilah, proses. Iqra baca adalah proses. Sebelum kita tahu sesuatu dengan mendalam, proses pertama mesti boleh baca. Macam anak Nabi ajar baca, kan? Nabi sebelum ni ummi tak? Jibril ajar Nabi ummi kan? Tak boleh ni, ma'ana bi qari ni kan? Ma'ana aku tak boleh sebut. Jibril pegang Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi. Akhirnya keluar, Nabi boleh sebut terus. Nabi reti dah. Yang pertama, daripada orang yang ummi ni kita dapat ilmu yang cukup hebat ini. Daripada orang yang apa? Dulu dia ummi je, kita tengok mukjizat Allah. Daripada Nabi ni berapa banyak ilmu umat Islam ni dapat sekali hari ni. Subhanallah. Jadi itulah mukjizat. Jadi makna yaslunahu haqqa tilawati ni dia beza dengan makna Iqra. Kita kena faham dua. Ada dua bacaan yang Allah sebut dalam Quran. Satu perintah baca, Allah kata Iqra. Iqra dalam keadaan qara'a
Yaqra'u qira'atan. Yang kedua nama dia perintah dia uslu. Uslu dari perkataan tala. Tala yang mudhari dia yatlu. Jadi masdar tila buatan. Tilawah. Ni. Apa makna iqra, apa makna utlu? Kalau kita fikir bacalah dulu. Jadi tak ada beza. Tapi ada beza. Iqra maksud dia apa? Baca. Lagi? Faham juga, mesti ada juga. Sebut. Dengan tajwid lah. Utlu maknanya baca, fahami, Ikut. ikuti perintah. Ini baca buku undang-undang. Ini belajar baca. Sebab itu dalam surah Al-Qiyamah kita Iqra tu, kita tengok surah ke-75. Surah 75. Ayat berapa? 16. Surah 75. Ayat 16. Tengok ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Jadi nak faham makna Iqra yang pertama ayat ni, pada ayat 16 surah 75 ayat 16 sampai ayat 19. La tuharrik, apa benda harik? Tergesa-gesa. Harakat apa? Gerak-gerak. Sebab itu kita ni Quran ni dipakai harakat kan. Harakat apa? Fathah, kasrah, dhammah, itu disebut harakat. Tanda dengan gunakan harakat, ada tanda dengan guna huruf. Kalau kita jual tahu ada benda-benda tu. Jadi la tuharrik ni harakat ni gerakkan lidah kamu ni, mulut kamu untuk sebut. Itu ni wasilah pertama proses sebelum nak mulakan, nak boleh faham hadai tu mesti boleh mula dengan ni dulu. Ini maksud dia Iqra tu. La tuharrik, dan gerakkan lisan, lidah, nampak? Berkaitan dengan ni, rongga anggota gerak ni yang baca. Kita ajala bih, untuk segera dapat kuasai sebutan tu. Dan inna alaina jama'ahu wa qur'ana, semuanya. Jadi Nabi ni dia special. Nabi ni istimewa. Dia tak macam kita kena latihan, training. Tapi Nabi Allah sendiri letak sendiri. Kalau kata inna alaina, kami sendiri tanggung Quran bacaan itu. Wa qur'an jama'ahu, kami akan kumpulkan dan bacakan. Ini istimewa Nabi. Sebab tu Nabi cepat. Nabi lah dengan mudah kan semua ayat-ayat ni dalam diri Nabi sendiri. Sebab tu Nabi sendiri adalah Quran yang hidup zaman dia. Dan kita tak boleh hafal ni baca banyak kali lah, 60 kali, 100 kali baca ayat tu baru betul-betul berkat. Tidak hilang sekejap je. Kemudian faiza qara'nahu, maka bila kami bacakan ni, apa ni? Jibril bacakan. Fattabi' Qur'ana, ikut bacaan itu. Maksudnya sebut. Ini faham cara ini namanya bacaan Iqra tu. Sebutan untuk latihan, sebutan bacaan, untuk betulkan bacaan dan sebagainya. Kemudian seterusnya baru datangnya bayan. Summa inna alaina bayana. Kemudian ke atas kami juga, kami bertanggungjawab untuk menjelaskannya pula apa yang dalam. Bila penjelasan ini disebut apa? Utlu. Utlu ni maknanya dah
pertama ni tak ada masalah dah. Nak baca tak ada masalah dah. Apa dia? Kedua ni, ini untuk ikut undang-undang tersebut. Jadi kita tengok hari ni macam mana kita dengan Quran. Adakah sampai sudah kita biarkan Iqra' ini? Kan? Boleh tak macam tu? Patut tak? Sebab kita nampak apa? Inilah Quran kan. Nampak sekadar itu saja. Nampak sekadar skop yang kecil. Sebenarnya yang besar ni Quran ni, apa dia? Yang paling besar sampai utlu. Sebab tu dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamar idza talaha. Demi bulan, demi matahari apabila waktu duha tiba. Dan demi bulan apabila ia mengikut matahari. Tala, kan? Tilawah, tala yatlu tilawah. Maksud dia ikut. Ikut sungguh-sungguh tanpa kurang atau lebih. Itu maksud dia ikut. Lepas tu maknanya bila kita kata tadi surah 2 tadi, buka balik surah 2 ayat 121 tadi. Apa kata Ibnu Mas'ud tentang ayat ni? Jadi Ibnu Mas'ud ada sendiri cakap tentang ayat surah 2 121 ni. Ayat ni disebut yattabi'un. Haqqat tiba'i. Yattabi'unahu haqqat tiba'i. Alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqa tilawati. Apa Ibnu Mas'ud kata? Ayat ni sebenarnya aku makna Allah ni yattabi'unahu haqqa tiba'i. Mereka ikut sungguh-sungguh dengan ikutan yang sebenar-benar ayat tu. Inilah maksud baca dalam tilawah ni. Mereka ikut dengan ikut sebenar-benarnya. Maksudnya mereka faham dan dapat buat, laksanakan tuntutan perintah dia dengan tuntutan yang sebenar-benar. Bukan baca sekadar baca untuk cari pahala, tidak. Tapi ia adalah hudan, petunjuk, undang-undang yang perlu diikuti. Jadi itu, macam kita belajar dalam kelas lah, kan? Untuk ambil apa? Untuk ambil exam, kan? Buat tu, dapat jawab dalam periksa. Sama juga ni, supaya dapat jawab kat mana periksa ni? Exam kat mana? Kubur. SPM kat mana? Sijil Padang Mahsyar. Itu besar tu untuk exam tu. Inilah dalam ni ada jawapan-jawapan dia. Dan buat ni Allah kata ulaika yu'minun nabi. Mereka lah orang beriman dengannya. Itulah orang yang beriman kepada yang ghaib. Ni baru yang ghaib, nanti kita bincang tentang solat. Kan dalam ayat 3 tu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solat. Selepas ni. Lain kali lah. Ini yang ghaib. Dan wa may yakfur bi, siapa yang ingkar dengannya, fa ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang rugi. Jadi itulah maksud Quran ni turun. Quran ni turun dengan apa? Pada zamannya dengan perjuangan. Quran ni turun dengan bertumpahnya darah, dengan mati syahid, dengan macam-macam lah, dengan perhijrahan yang besar. Hari ni Quran kita ambil bila ada Quran ni turun pada kita pula, kita kata bila ada kemeriahan, bila ada majlis-majlis dan gembira-gembira, Quran kita ambil. Bila anak kita kahwin ke, bila kenduri itu ini ke, kita rasa Quran ni. Tapi sedangkan berbeza dah, kan? Kata Imam Malik, umat ini akan berjaya, umat ini tak sentiasa akan gagal selama mana mereka tak ikut jejak umat terdahulu. Bila Quran ni tak sama kita bawa macam umat dulu, selagi itu kita akan gagal. Selagi itu kita tak akan dapat capai makna seperti yang Allah kehendaki dalam perjuangan Islam sebenarnya. Betul kita bawa Quran dan dedahkan apa sebenarnya Allah sebut dalam Quran. Itulah fungsi Islam ni, tadabbur ni. Buka ayat satu persatu ayat Allah sendiri, kita lihat, baca, dan kita bawa balik rumah, tengok. Kalau boleh nanti semua ada Quran sendiri, boleh ambil note. Jadi kita belajar dululah macam mana kita boleh belajar subjek apa ke, kan? Kita semua ada note semua. Rujuk Quran ni lebih lagi. Sebab apa? Perbesaraan kita lebih besar daripada kita nak ambil periksa kat sini dulu.
Contohnya Quran ni lebih banyak persediaan untuk kita ambil manfaat bila belajar Quran. Tanda kita hargai kitab ni. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni, siapa yang kami beri kitab, mereka baca dengan bacaan ayat. Sebenarnya maksudnya mereka baca, faham, mereka untuk ikut beramal sungguh-sungguh, memperjuangkannya. Mereka lah orang yang benar-benar beriman dengannya. Dan siapa yang engkar dengan tak buat yang tadi tu semua, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Inilah tanda apa dia? Orang yang bertakwa. Yang pertama apa syarat dia? Allazina yu'minuna bil ghaib. Apa yang cerita ghaib dia? Al-Quran semua cerita tentang perkara ghaib yang patut kita imani. Cara dia apa? Belajar Quran. Kemudian nanti kita akan sambung selepas dia beriman yang ghaib apa dia? Wa yuqimunas solat. InsyaAllah pada yang akan datang, pertemuan yang akan datang. Jadi itu saja. Jazakumullah khairan. Dan semua yang mengambil perhatian. Di depan ni ada sedikit jamuan ni. Ke ada? Ada kan? Ini untuk apa? Kita sunnah Nabi. Kalau ada mana-mana kan, masjid ke surau ke, kita doa kan. Anjurkan berdoa. Nabi doa kan, kita baca doa ni, Allahumma at'im man at'amani man at'amana wa asqi man asqana. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang beri kami makan, dan berilah minum kepada orang yang memberi kami minum. Doa tu nanti kita boleh tampal kat tempat makan kan. Buat. Kalau tulis tak boleh tak? Tulis boleh tak? Tulis. Dia dalam surah ni. Dia tak ada dalam surah, dalam hadis. Kalau dalam surah 76 ayat 9. Itulah dia. Anjuran beri makan ni pahala cukup besar. 76 ayat 9 ni dalil beri makan. 76 ayat 9. Al-Insan. Al-Insan. Nak Bawah. boleh doanya Bawah ni. Bawah ni boleh tak ni? Bawah ni boleh. Doa orang beri makan ni. Nampak ni. Allahumma at'im Man at'amana musliman saqala. At'am ni kan kalau seorang Masih nampak kan ni? Allahumma at'im Man at'amana at'amani wa asqi man asqani. Dari sini je. Boleh tukar ni Ustaz? Ya? Boleh tukar na lah. Boleh tukar nak. Kalau kita baca ramai, kalau sendiri baca ni lah. Kalau ramai baca nak. Ini dalam Sahih Muttafaqun alaih ni. Sahih Muslim ada doa ni. Tu tengok surah 76 ayat 19 yang saya tunjuk. Surah ya? Dalam bahasa Melayu. Okey, Allahumma apa? Ya Allah, at'im, berilah makan. At'im fil amr, berilah makan. Man at'amani, kepada orang yang memberi kami ataupun aku makan. Itu. Kemudian kedua, wa asqi, dan berilah minum. Itu fi'il amr juga. Wa asqi. Wa asqi tu tak ada ya lah. Wa asqi tu tak ada ya. Fi'il amr. Mana tadi? Ni Wa asqi je. Wa asqi di bawah. Man asqani, dan berilah minum kepada orang yang memberi kami ataupun aku minum. Pendek je ya? Ini ya. Ini sebenarnya kita kadang tak nampak kan, tak tahu. Jadi yang ini kita biasakan siapa-siapa saja. Depan orang tu ataupun di belakang dia. Tak perlu dia dengar, sebab dalam surah 76 tu tengok, surah 76 ayat 9. Sifat orang yang memberi makan Allah ajar dalam surah 76 ayat 9. Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Baca. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan ini tidak lain kerana apa? Semata-mata liwajhillah, untuk mencari keredaan Allah ataupun untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Sebab apa? Ahli syurga saja yang dapat jumpa Allah. Kita akan bertemu dengan Allah nanti di dalam syurga. Semasa perjalanan itu tak jumpa lagi. Jadi liwajhillah, semata-mata untuk mencari redha Allah. La nuridu minkum, kami tidak inginkan daripada kamu jazaan, sebarang balasan. Kita ni sepatutnya tu niat yang ni ahli syurga ni. Siapa yang macam ni, jaminan syurga dia dah kira besar lah jaminan dia. Sebab Allah sebut dalam ayat ni. Apa syarat dia pertama? Bagi makan tujuannya Liwajhillah. redha Allah. Nak cari wajah Allah, lihat Allah nanti. Yang kedua, tak mahu apa-apa balasan. La nuridu minkum jazaan. Dan juga balasan maknanya timbalan apa-apa sajalah orang balas ni. Dan juga yang kedua, wala syukura, wala apa? Ucapan lisan terima kasih pun tak nak. Itu siapa sikap dia sendiri. Jadi bukanlah binanya orang bercakap terima kasih kita saya tak dengar, bukan. Itu hak orang tu nak bagi terima kasih. Itu Nabi kata dalam hadis pula, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tak nak terima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang ni kita pula kena pandai lah, kena cakap terima kasih juga. Tapi dari segi niat orang ni sepatutnya itu. Kenapa dia tak mahu apa pujian, terima kasih ataupun sebarang balasan apapun. Subhanallah. Ini adalah ahli syurga. Sebab ni cerita orang masuk syurga ni. Sebab itu juga kenapa ganjaran beri makan ini besar juga. Sebab dua hal penyebab masuk neraka adalah apa? Pertama, kenapa kamu masuk neraka sakar? Allah kata dalam surah Al-Mudaththir, pertama, qalu lam naku minal musallin. Dia kata kerana kami ni orang yang tak termasuk dalam orang yang menjaga solat. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin, dan kami tak memberi makan orang susah. Tak pedulikan tu. Jadi apa yang kita ada ni kita guna untuk masuk sendiri, tapi tak pedulikan orang lain walaupun dia solat. Jadi dua sebab. Ada orang solat tapi tetap masuk neraka. Ada orang dia suka bagi makan tapi tak jaga solat, tetap juga masuk neraka. Jadi dua-dua mesti ada, solat dan juga infak. Sebab tu nanti dalam ayat 3 ni kita belajar juga, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas solah wa mimma razaqnahum. Dua lengkap yunfikun. Itulah ciri-ciri ahli syurga. Ayat. Jadi ini dia amal dengan ayat ni. Sukalah bagi makan, tapi janganlah sebelum bagi makan tu buat ni ke apa-apa ke. Sebenarnya ringkas je, mudah saja bagi makan ni. Kadang-kadang orang tak payah kenal siapa pun, bagi makan je, keluarkan. Sebab apa? Dah catat dah, malaikat dah catat dah. Subhanallah. Dah catat. Cukup. Hebat pahala ni bagi makan. Ini cerita siapa? Al-Insan, surah Al-Insan. Okay, insya-Allah. Jadi pahala bagi makan cukup besar di sisi Allah. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اجعل هذا لمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين. اللهم انا نعوذ بك من البع ومن لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.